Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Cikgu Asma dalam mata pelajaran Fiqh Taharah tahun 3. Baiklah, sebelum kita mulakan pembelajaran pada minggu ini, Cikgu nak anak-anak Cikgu duduk dalam keadaan yang selesa. Okey, kalau tak ada kerusi kat rumah tak apa, boleh duduk macam Cikgu duduk atas lantai. Okey, kita boleh duduk bersila. Jangan belajar sambil baring. Okey, duduk betul-betul. Duduk atas kerusi ataupun duduk atas lantai, tak ada masalah. Yang pasti syarat dia mesti kena duduk. Baiklah, sebelum kita mulakan pembelajaran pada minggu ini, cikgu nak anak-anak cikgu keluarkan buku Fiqh Taharah tahun 3. Okey, ini buku dia, buku Fiqh Taharah tahun 3. Baiklah, sebelum kita mula pembelajaran pada minggu ini, dengan apa bismillahirrahmanirrahim. Tajuk yang kita dah belajar iaitu yang pertama air mutlak, yang kedua air mustakmal, yang ketiga air mutanajis dan air musyammas. Okey, ada dah kita belajar 4 jenis air. Sekarang kita nak belajar tajuk baru berkaitan dengan najis. Sebelum cikgu masuk tajuk baru pada minggu ini, cikgu nak pastikan anak-anak cikgu telah menyiapkan latihan berkaitan air musyammas. Sebelum cuti sekolah itu, cikgu dah minta untuk kamu siapkan latihan muka surat 14 dan 15. 14 bulatkan sahaja, muka surat 15 warnakan gambar. Soalan dia senang. Baiklah, tajuk baru pada hari ini adalah tajuk 5. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Tajuk 5, apa itu najis? Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, baiklah, kita baca sama-sama. Baik. Innallaha yuhibbut tawwabi wa yuhibbul mutatahhirin. Okey. Maksudnya Surah Al-Baqarah ayat 222, di mana Allah berkata, sesungguhnya Allah mengasihi, yuhibbu tu mengasihi orang yang banyak bertaubat. Yuhibbut tawwabi, orang yang bertaubat, orang yang banyak bertaubat. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang banyak bertaubat. Wa yuhibbu dan mengasihi mutatahhirin, mengasihi orang yang sentiasa menyucikan diri, membersih diri. Macam mana menyucikan diri tu, maksudnya macam mana? Okey, maksudnya kalau kita terpijak tai kucing, adakah kita nak bersih, nak basuh, atau kita biar saja jalan je lah, tak apalah. Betul, kita kena basuh. Cabut kasut tu, kita pergi basuh. Janganlah kita jalan dengan kasut yang pijak tarik tu, nanti habis najis tu terkena kawasan yang lain. Pegang kasut selipar tu, pergi basuh. Tak ada masalah. Okey, baiklah. Allah sayang orang yang pembersih. Bukan Allah saya sayang, cikgu sayang, mak ayah awak pun sayang. Okey, kita baca sama-sama dialog yang diberikan. Okey, tengok dialog pertama. Ahmad, mari kita tanya pada Ustazah, apa itu najis? Ahmad jawab, jom, saya pun sudah lama ingin tahu apa itu najis. Okey, baik. Kawan dia kata, Ustazah, tanya pada Ustazah, apakah maksud najis? Okey, baiklah. Ustazah jawab, najis ialah benda yang kotor yang menghalang solat kita, menghalang solat kita jadi sah jika terkena pada badan kita. Bukan badan saja, pakaian kita ataupun tempat solat. Lepas solat tu apa? Tempat kita nak duduk ataupun sejadah. Kita tak tahu sebelum ni sejadah kita tu terbiar je macam tu, padahal ada tai cicak jatuh, kita tak perasan. Sebab itulah kita lepas dah guna, kita kena simpan, kena lipat. Sebab itulah lepas kamu solat, cikgu suruh ustaz semua suruh lipat balik sejadah, sebab kita tak nak takut terkena najis. Sebab kenapa? Sebab nanti solat kita Allah takkan terima. Sebab Allah yang kata, Allah kata apa? La yaqbalullah salatan
bi khairit tuhur. Allah tak akan terima solat orang yang tidak bersuci, yang tidak bersih. Selama ni kalau kita tak bersih, kita solat sia-sia sajalah. Hati-hati. Okey. Kita pergi pada seterusnya. Pembahagian najis ada 3. Ada 3 bahagian najis. Okey, kita tengok dialog yang ditanya. Ustazah, saya dengar najis terbahagi kepada beberapa bahagian. Apakah bahagian-bahagiannya? Baik, Ustazah jawab. Bahagian-bahagiannya ada 3. Okey. Cikgu nak awak baca betul-betul, tengok dialog, baca hati-hati, baca betul-betul. Kita pergi terus. Okey, tadi kita tahu apa itu najis. Najis ialah benda yang kotor. Tak ada seorang pun yang suka pada najis. Okey, bahagian-bahagian najis. Okey, ini ada 3 bahagian-bahagian najis. Najis yang pertama ialah najis mukhaffafah. Yang kedua ialah mutawassitah. Yang ketiga ialah najis muqalladzah. Ada 3 bahagian. Pertama, najis yang ringan. Yang kedua, najis yang sederhana. Yang ketiga adalah najis yang berat. Okey, apa itu najis yang ringan, sederhana, berat ni? Okey, mari Ustazah terangkan. Okey, kita baca sama-sama. Najis mukhaffafah, iaitu najis ringan. Contohnya ialah air kencing kanak-kanak lelaki yang berusia di bawah umur 2 tahun dan tidak makan atau minum selain susu ibunya. Air kencing bayi sahaja yang najis dia ringan. Dia tak makan lagi, dia hanya minum susu ibunya atau susu ibunya. Yang kedua pula ialah najis mutawassitah, iaitu najis pertengahan, najis yang sederhana pertengahan. Contohnya najis mutawassitah adalah seperti darah kita ni, muntah, nanah, najis manusia, bangkai dan lain. Kalau terkena, kita kena basuh dengan bersih-bersih baru boleh sembahyang. Jangan ada nanah dekat badan kita, terkena baju, kita pergi sembahyang kita jadi tak sah. Kalau kita dah tahu ada nanah, cabut baju tu balik, pergi ambil sembahyang semula. Okey, najis yang ketiga, najis yang berat, ialah najis muqalladzah, iaitu najis yang berat. Contohnya ialah anjing, babi dan kotorannya. Najis anjing, najis babi. Babi dan darahnya, kotorannya, air liur dia dan sebagainya. Kalau terkena liur anjing pun, itu adalah najis yang berat. Kita mesti belajar sama, kita kena bersihkan. Okey, nanti kita belajar dengan seterusnya. Kita akan belajar dalam bahagian-bahagian najis. Hari ini, minggu ni kita belajar apa itu najis. Kita tahu apa itu najis dan kita tahu najis terbahagi kepada 3. Kita ulang semula pembelajaran pada minggu ini, iaitu kita belajar mengenai apa itu najis. Apa itu najis? Najis ialah kotoran, benda yang kotor. Kalau benda kotor, kita kena bersihkan. Nak bersih macam mana? Kita guna air lah, basuh. Itu adalah najis. Ada bahagian najis. Kita belajar apa itu najis dan bahagian-bahagian najis. Bahagian-bahagian najis ada 3. Najis mukhaffafah, najis mutawassitah dan najis muqalladzah. Okey, itu saja kita belajar pada minggu ini. Baiklah, seterusnya ini adalah aktiviti yang kamu kena buat, anak-anak cikgu kena siapkan. Itu aktiviti yang pertama. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Kamu baca betul-betul, tengok jawapan yang diberikan. Air kencing kanak-kanak. Mutawassitah, berat, kotor, 3 bahagian. Baca soalan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jawab betul-betul, baca betul-betul, jawab soalan berikut. Berikan maksud najis. Tadi kita dah belajar apa itu maksud najis. Najis terbahagi kepada 3 bahagian. Beberapa pengertian najis berikut. Berikan pengertian maksud najis mukhaffafah, mutawassitah dan muqalladzah. Kamu kena tengok balik buku kamu tu, muka surat 17, ada
Baca betul-betul, isikan jawapan. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Baiklah, aktiviti kedua. Aktiviti kedua, jawab dan hafal ayat di bawah. Okey, tadi sebelum kita belajar, cikgu dah bacakan innallaha yuhibbut tawabi. Innallaha yuhibbul tawabi wa yuhibbul mutatahhirin. Okey, cikgu nak awak baca dan hafalkan, kemudian tandakan bintang tu. Baca bersama guru tu, awak tukar baca bersama ibu ataupun ayah ataupun adik-beradik kamu. Minta ibu ataupun ayah ataupun adik-beradik untuk semak. Tanda dah diorang dengar, tandakan. Cikgu mohon jasa baik kamu untuk tandakan. Lepas tu baca sendiri, awak tandakan. Lepas tu tuliskan maksud al-mutatahhirin. Itu aktiviti dua yang awak perlu buat dan perlu siapkan. Baiklah, pembelajaran kita pada hari ini, pada minggu ini, PDPAD berkaitan dengan apa itu najis dan bahagian najis terbagi kepada 3 bahagian. Itu sahaja yang kita belajar pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.